بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العنظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسراتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عنصر بن أحمد عنصر وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, dan dikatakan pula pada sifat ma'ani, la hiya huwa wa la hiya ghairu. Tiada ia sifat itu zat, dan tiada pula ia sifat itu lain daripada zat. Apa maknanya? Dan dikatakan pula pada sifat ma'ani itu, yakni dikatakan juga sifat ma'ani itu. Pengertian sifat ma'ani itu apa? La hiya. Hiya di sini maksudnya dia. La hiya huwa. Tiada ia perempuan. Ia perempuan, dia lelaki. Itu pada harfiah dia. Kalau hiya itu dhamir untuk perempuan, maknanya dia untuk seorang perempuan. Huwa tu dhamir untuk seorang laki-laki, maknanya dia.
Hiya, dia untuk seorang perempuan. Huwa, dia untuk seorang laki-laki. Itu asal makna hiya dan huwa. Tapi hiya dan huwa di sini maknanya ialah hiya iaitu ditentukan kepada sifat. Huwa ditentukan kepada zat. Jadi maksud dia apa? La hiya, tidaklah sifat itu huwa ialah zat. Gitu. La, tidaklah hiya sifat itu, dia iaitu sifat itu huwa ialah zat. Maknanya sifat itu bukan zat. La hiya ghair wala hiya ghairuh, dan tidak pula sifat itu lain daripadanya, yakni lain daripada zat. Sifat itu bukan zat, tapi sifat itu bukan lain daripada zat. Maksudnya apa dia? Maksudnya sifat itu bukan zat dan sifat itu tidak terasing daripada zat. Jadi pada pihak Ahlussunnah wal Jamaah tak boleh kata sifat itu zat dan tak boleh juga kata zat itu sifat. Tak boleh kata zat dan sifat itu serupa, tak boleh kata zat dan sifat itu berlainan. Tu maksudnya. Tak boleh kata zat dan sifat Allah itu serupa. Tak boleh pula kita kata zat dan sifat Allah Ta'ala itu berlainan. Habis nak kata apa? Zat dan sifat itu Allah jua yang mengetahui. Zat dan sifat itu Allah jua yang mengetahui. Tak boleh kata serupa, tak boleh kata lain. Tak tercapai akal kita untuk mengetahuinya. Tidak tercapai akal kita untuk mengenalinya secara hakikat. Cuma boleh kita kata mengenal Allah Ta'ala itu pada 4 perkara. Dirinya, iaitu zatnya. Perkara yang ada pada dirinya, iaitu sifatnya. Nama-nama kebesarannya yang dinamakan juga Asma'ul Husna. Dan segala perbuatannya. Zat, sifat, asma, af'al. Zat, sifat, asma, af'al itu ialah perkara yang dipahami dari pengertian Tuhan. Yang kita kata Tuhan itu ialah zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, yang memiliki nama-nama yang maha agung, yang menjadikan dan mentadbir sekalian alam. Itu pengertian Tuhan. Baik, itu pengertian Tuhan pada makna yang pertama. Ada lagi pengertian Tuhan, iaitu Tuhan itu ialah yang terkaya daripada segala sesuatu. Tuhan itu tempat tumpuan segala sesuatu. Mustaghniyan an kulli ma siwah wa muftakirun ilaihi ma adahu. Itu pun pengertian Tuhan juga. Baik.
Jadi bagi kita ahli sunnah wal jamaah itulah pengertian Tuhan. Kalau orang Mu'tazilah dia kata Tuhan itu ialah zat yang wajibul wujud yang tidak ada sifat. Zat yang tiada bersifat. Allah itu zat yang tiada bersifat. Itu orang Mu'tazilah. Jadi Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya. Allah Ta'ala melihat dengan zatnya. Allah Ta'ala mendengar dengan zatnya. Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya. Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya yang bernama Qadirun. Allah Ta'ala melihat dengan zatnya yang bernama Basirun. Allah Ta'ala mendengar dengan zatnya yang bernama Sami'un. Itu i'tiqad orang Mu'tazilah sesat. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala berkuasa dengan namanya Qadirun, itu i'tiqad orang yang sesat kaum Mu'tazilah. Kalau kita kata Allah Ta'ala berkuasa dengan sifatnya kudrat, Allah Ta'ala melihat dengan sifat basarnya, Allah Ta'ala melihat dengan sifat samaknya, itu i'tiqad yang kufur. Wa'iyazubillah. Kalau kita kata Allah Ta'ala melihat dengan namanya Allah, Allah Ta'ala berkuasa dengan namanya Allah, itu musyrik. Syirik. Jadi kena faham apa itu makna Tuhan, makna ilahun, makna Rabbun. Tak faham makna Tuhan, fala yasihhul ibadah. Ya, fala tasihhul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah melainkan mengenal Tuhan yang diibadahkan. Maka di akhir zaman ni seperti mana yang Nabi kata, sayati zaman abidun jahilun. Akan datang di akhir zaman ahli ibadah yang jahil. Jadi beribadah dalam jahil ni apa jadi? Matan Zubat kata apa? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak, tidak diterima. Hari ni ramailah orang yang suka beramal yang sunat-sunat, yang fardu ain tak nak ngaji. Yang sunat-sunat cukup suka dia. Baguslah dia amal yang sunat tu bagus. Tapi yang tak bagus ni yang sunat kau pulun, yang wajib kau tak pulun. Umpama sedekah rajin, zakat tak pernah bayar. Sedekah rajin, zakat fitrah tak pernah bayar. Dapat ada pahala. Itulah umpamanya. Baik. Jadi kita belajar ni beramal dah lah sebenarnya. Kau nak beramal puluh yang sunat-sunat sangat tu, buat apa yang sampai tinggalkan yang difardukan oleh Allah. Lebih baik menunaikan kefarduan daripada memperbanyakkan yang sunat kalau yang fardu tu pun belum lulus. Baiklah masa beramal sunat tu pergi mengaji yang fardu-fardu. Tauhidnya, tasawufnya, fiqahnya. Tasawufnya tak tahu apa. Fiqah pun berterabur. Tauhid apa atas lagi. Tiba-tiba nak pulus sembahyang sunat. Sunat awabin lah, sunat itulah, sunat inilah. Ada orang beriltizam, dia nak mengamalkan 60 solat sunat setiap hari. Nak jadi abid katanya. Padahal tauhid makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun tak faham. Sifat 20 yang wajib pun tak faham.
Maka tu dia maksudkan oleh Nabi, sayati zaman abidun jahidun. Ya, orang yang beramal dapat letih sahaja, dapat lapar sahaja, dapat dahaga sahaja, ya, dapat penat sahaja, tapi tak dapat pahalanya, bahkan dimurkai Allah. Syaitan dia tidak takut kepada orang yang beramal ibadah, tapi dia takut pada orang yang berilmu. Dan syaitan juga tidak takut kepada orang yang berilmu. Dia takut kepada orang yang berilmu beramal dengan ikhlas. Dan ikhlas itu pun bertingkat-tingkat degrinya di sisi Allah. Ikhlas itu pun bertingkat-tingkat degrinya. Halikun nas illal alimun wa halikul alimun illal amilun wa halikul amilun illal mukhlisun. Binasa sekalian manusia melainkan orang yang berilmu. Binasa juga orang berilmu melainkan orang yang beramal dengan ilmunya. Binasa juga orang yang berilmu yang beramal dengan ilmunya melainkan orang yang berilmu beramal dengan ikhlas. Ikhlas dengan mana? Ma'rifatullah. Maka orang yang ma'rifatullah ni bertingkat-tingkat degrinya, martabatnya. Jadi kejarlah ma'rifatullah sebelum nyawa dikandung tanah, selagi nyawa dikandung badan. Baik, apa kata dia lagi? Jadi faham makna itu ya. La hiya huwa wa la hiya ghairuh. Kita akan jumpa banyak kali kataan ni dalam kitab-kitab tauhid, sama ada kitab tauhid Jawi ataupun Arab. Ya, la hiya huwa wa la hiya ghairuh. Tiada ia sifat itu zat. Ini bukanlah sifat itu zat. Dan tiada pula ia sifat itu lain daripada zat. Jadi jangan pula kita kata sifat itu lain daripada zat. Dalam arti kata yang lain, jangan kita faham zat itu serupa dengan sifat. Jangan kita kata sifat itu lain daripada zat. Tak boleh kata serupa, tak boleh kata berlain. Habis nak kata apa? Allah jua yang mengetahui. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum tidak membicarakan akan soal ini. Mereka menyerah kepada ar-ruh. Menyerah kepada Allah. Menyerah istilahnya dalam bahasa Arab apa dia? Tafwid. Tafa waw ya dad. Tafwidun. Menyerahkan hakikatnya kepada Allah. Baik, habis. Ini pun banyak kali dah saya cerita ni. Maka adalah sifat daripada sekira-kira ta'alluqnya 3 bahagi. Maka adalah sifat daripada sekira-kira ta'alluqnya, yakni nama pekerjaannya itu 3 bahagi. Di sini tulis 3. Dalam kitab lain dia tulis 4. Dalam kitab ni dia tulis 3, dalam kitab lain dia tulis 4. Apa dia 3? Pertamanya ta'alluq taksir, iaitu pekerjaan yang memberi bekas. Taksir maknanya yang memberi bekas. Daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Itu makna kata yang memberi bekas. Taksir. Taksir, ta alif hamzah sa yara, taksir. Jangan baca taksir ta kaf sin yara. Taksir juga bunyinya. Kalau baca ta kaf sin yara, taksir maknanya pecah. Kalau kita baca taqsir ta qaf sad yara, taqsirun maknanya pendek, memendekkan.
Jadi eja Rumi lebih kurang serupa. Bunyi pun lebih kurang serupa. Ya. Maka eja molek-molek. Taksirun. Ta alif hamzah sayara. Taksirun. Taksirun. Baik, habis. Maksud dia apa dia? Memberi bekas. Iaitu memberi bekas daripada tiada kepada ada. Ataupun daripada ada kepada tiada. Iaitu ta'aluk taksir ini. Kudrat dan iradat. Dia kata kudrat dan iradat itu ta'aluk taksir katanya. Tapi dalam kitab lain, dia tulis kudrat itu ta'aluk taksir. Iradat itu ta'aluk takhsis. Takhasat yasat. Takhsisun. Takhsis maknanya apa? Menentukan. Mentakdirkan. Takhsis maknanya menentukan ataupun mentakdirkan. Baik, habis. Keduanya ta'alluq inkisyaf. Inkisyaf, orang duk kata kasyaf. Kasyaf tu. Kasyaf ni apa dia? Pembukaan hijab di mata hati. Itu pada pihak makhluk. Pada pihak orang-orang. Pada pihak manusia. Inkisyaf. Kasyaf. Kasyaf ni ada dua. Satu yang hak, satu yang batil. Yang hak daripada Allah, yang batil daripada syaitan. Kadang-kadang daripada jin. Jin tu syaitan lah. Syaitan tu asal daripada jin. Memang jin pun syaitan tu. Tapi yang lebih jahat punya jin, syaitan. Syaitan daripada kalangan manusia. Ni kan jin aprit. Syaitan ada dua jenis. Satu syaitan dari kalangan jin, satu syaitan dari kalangan manusia. Dalam Quran dia sebut minal jinnati wan nas. Daripada golongan manusia dan golongan jin dan golongan manusia. Kata Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala, dia kata aku beruzlah selama 30 tahun. 10 tahun aku menentang makhluk yang zahir, iaitu manusia. Memisahkan diri daripada kehidupan manusia 10 tahun. Manusia nak itu, nak ini, nak itu, aku lawan. Bagi aku tak mau itu, aku nak Allah sahaja. 10 tahun. Yang kedua, 10 tahun aku lawan dengan jin dan syaitan. 10 tahun pula lawan, ya, tipu daya jin dan tipu daya syaitan. Dan yang ketiga, aku melawan nafsu. 10 tahun. Maka aku dapati dalam tiga-tiga ini yang paling berat aku nak menentangnya ialah manusia. Manusia yang lagi berat pada syaitan. Manusia ni lebih berat daripada syaitan rupanya. Syaitan ni kita baca ayat kursi, dia lari. Manusia ni kita hempukkan kursi pun tak tentu dia lari. Tak percaya cuba aku buat. Silap-silap aku kena penerajang balik. Ni kata manusia ni susah manusia. Betullah ulama-ulama tasawuf dulu, mereka beruzlah, ya, mengasingkan diri daripada manusia, duduk di kaki-kaki gunung. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali kata, orang-orang sufi zaman dulu mereka beruzlah di kaki-kaki gunung Lubnan. Dulu di Lubnan tempat orang-orang sufi.
Sekarang ni Lubnan tempat orang minum kopi. Orang Sofi ada ke? Ada, tapi tak banyak macam dulu. Ya. Baik. Itu dah dia susah ni nak menentang jin. Kadang-kadang ramai sikit dapat pelik-pelik. Oh, dia rasa dia wali. Itu tipu daya lah tu. Ya, tipu daya. Orang yang benar berjalan menuju Allah. Bila dia beramal dapat yang pelik pada dirinya, dia bertaubat. Takut itu istidraj. Termasuk yang dia takut ialah kebanyakan harta. Bukan kata dapat melihat jin, dapat mengubati manusia, dapat melawan sihir. Hembus keluar api. Itu tu ya, hak lain. Itu memanglah kena taubat, takut istidraj. Kebanyakan harta tu pun dia bertaubat. Takut harta tu menyebabkan dia jadi susah dalam negeri barzakh dan negeri akhirat. Dia takut harta tu jadi hijab dia dengan Allah. Maka mereka berdoa setiap kali mereka mendapat kelebihan, tak kira apa kelebihan, sama ada kelebihan yang bangsa menyalahi adat ataupun kelebihan yang bangsa harta, maka mereka bertabat, ya ilahi ya rabbi, andai kata ini adalah istidraj, maka kau hilangkanlah ianya dariku. Aku bertaubat dari istidraj. Ini orang-orang sufi. Kita ada, kita pergi cari kelebihan. Cari kelebihan, nak kebal lah, nak raib lah. Nak boleh mengubah orang hembus sekali lah. Pui, hilang penyakit. Hilang penyakit, ada masyur. Hilang penyakit, ada masyur. Lama-lama jadi glamour. Ya. Jadi apa? Tok Pawang Global. Duit banyak. Di sana orang takut, di sini orang hormat, di sana orang tabik spring. Sana. Jadi tok guru pergi mana-mana orang cium, bukan sekat orang cium tangan. Ya, kuku kaki tu orang cium. Sana. Nak lagu tu. Nak lagu tu nama tipu daya walaupun seorang ulama. Ya. Tambah kita tak ulama Ya, lagi nak lagu tu. Nak lagu tu tipu daya dalam pengajian. Dah besok mengajar, nak lagu tu tipu daya dalam pengajaran. Dah dapat langsung terpedaya. Jadi mustadrij. Apa mustadrij? Orang yang dipermuakan oleh Allah. Wal'iyazubillah. Jadi kalau kita tak boleh na'udzubillah dengan manusia, pada zahir, pada jasad, uzlah lah pada batin, iaitu uzlah dengan hati. Jasad tak boleh nak beruzlah pasal kena kerja cari rezeki. Tak apalah, pergilah kerja. Tapi hati tu, ya, uzlah dengan Allah. Tak boleh uzlah seorang-seorang, uzlah lah dengan ramai-ramai. Tapi hati tu duduk dengan Allah. Nak duduk dengan Allah tu guna. Itulah kena ngaji. Kena sentiasa duduk dalam majlis pengajian. Siang kerja lah, malam pergilah mengaji untuk ilmu. Jangan jemu untuk ilmu, duduk di mana pun pergilah mengaji. Kalau Tok Guru tu kata kamu ni tak boleh ngaji dengan orang lain, ngaji dengan saya lah. Tak ni kamu sesat. Tu tanda-tanda Tok Guru tu sesat. Tanda-tanda nak sesat. Saya tak kata sesat lah. Minta maaf, terlancar lidah. Tanda-tanda nak sesat. Imam Syafi'i lagi menyuruh muridnya pergi bergurulah dengan siapa yang kamu suka. Kalau kamu dapati mereka terlebih baik daripada aku, maka tinggalkan apa yang aku kata. Itu kata Imam Syafi'i. Yang dalam perut mak dia dah jadi wali. Kita dah nak masuk kubur duduk kuali juga lagi. Ya. Tahulah agak sorban je betul. Baik. Jadi keduanya itu dia kata di baik. Dan keduanya ta'alluq inkishaf.
Yang pertama tadi dia kata ta'aluk taksir iaitu kudrat dan iradat. Titik di situ. Keduanya ta'aluk inkishaf. Iaitu apa maksud ta'aluk inkishaf? Cerap dan nyata. Tidak tersembunyi sesuatu daripada Allah. Inkishaf maknanya cerap dan nyata. Tidak tersembunyi sesuatu dari Allah. Sama ada pendengarannya atau penglihatannya dan ilmunya. Pendengaran Allah itu inkishaf. Basar Allah itu inkishaf. Ilmu Allah itu inkishaf. Kita hendaklah menyedari bahawasanya kita ni di dalam inkishaf Allah, dalam ta'aluk sama basar dan ilmunya. Itu pesan tok guru saya dulu. Jangan duk ngaji hafal makna. Tapi hendaklah menyedarkan diri. Duduk dalam kesedaran kita ni di dalam ta'aluk inkishaf sama basar dan ilmu Allah. Jangan duk ngaji hafal ilmu. Nak duduk dalam kesedaran. Hidup. Tauhid itu ialah kesedaran hidup bertuhan. Ya, tauhid itu keesaan. Maka dikehendaki dengan tauhid itu ialah menjadi orang yang muwahhid. Siapa itu muwahhid? Iaitu orang yang sentiasa duduk di dalam kesedaran hidup bertuhan. Dia tidak rasa bersendirian. Siapa duduk rasa bersendirian, dia duduk dalam syirik. Bukanlah syirik jali, syirik khafi. Jadi orang-orang Allah ni dia tak terasa sendirian. Kerana ia sentiasa ditemani Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka dia tidak takut dengan ancaman dunia. Dia tidak takut dengan ancaman dunia kerana dia lebih takut kalau kehilangan temannya. Hasbunallah tadi. Lagi perkara itu boleh menjadikan dia bersenang-senang dengan teman setianya. Maka dia tidak takut dengan segala musibah-musibah. Mati sekalipun. Kalau mati, lagi hampir dia dengan teman. Kalau hidup, mudah kalau dia bersendirian. Imam Ghazali kata, alaikum bil'uzlah. Maka mereka tidak takut. Ya, dipenjarakah, dibunuhkah. Sebab kita lihat imam-imam mujtahid. Kebanyakan ini duduk dalam penjara, bukan mereka risau, takut. Ya. Bersama dengan manusia itu lebih ditakuti daripada bersendirian. Karena bersama dengan manusia itu penuh dengan fitnah-fitnah keburukannya. Yang terpaksa diharung, yang terpaksa diselesaikan, yang terpaksa ditempuh, yang terpaksa dilangkah. Nak, tak nak, kena langkah sebab sudah melangkah. Macam orang berperang fi sabilillah. Nak tak nak, kena lawan. Kau lari, kau kena. Kau tak lari pun kau kena. Kau lari, dia kejar. Kau tak lari, engkau antara dua. Tak kau membunuhnya, dia membunuhmu. Tapi kalau kau berlari, kau tentu dikejar. Barangkali kau tidak menyedari anak panah sedang mengejar. Bertepatan dengan tenggorokanmu. Tapi kalau kau terus berjuang, mudah-mudahan. Kalau kau tertewas, kau syahid. Kalau kau dapat membunuhnya, pahala kau tu besar. Di dunia dapat harta ghanimah, di akhirat dapat jannatul firdaus. Tapi kalau belum melangkahi, maka duduklah di situ. Kalau engkau tu tidak diperlukan oleh manusia. Tapi kalau engkau diperlukan oleh manusia, haram engkau lari. Ya.
Jika seseorang itu diperlukan oleh masyarakat, haram ia lari seperti mana haram melarikan diri dari medan perang jihad fi sabilillah. Elok-elok duk mengajar agama, berhenti pergi buat direct selling. Full time setiap malam pergi mesyuarat, meeting. Lama-lama 1 sen pun tak masuk. Kena tipu. Bukan kena tipu, tak ada downline. Akhirnya down go to the hell. Pasal apa? Salah jalan. Lari sangat dari perang jihad. Tak boleh lari. Sama ada jihad saraf ataupun jihad darah. Baik. Inilah tauhid. Tauhid, tasawuf itu mengajar kita jadi tak bertumpu kepada selain Allah. Allahus Samad. Allah tempat tumpuan. Hilang tumpuan segala yang lain. Melainkan hanya tertumpu hatinya kepada Rabb dan ilahnya. Itu makna muwahhid. Orang yang bertauhid. Jangan duk hafal ta'aluk inkishaf, ta'aluk taksir, cerita berjabu. Siap boleh karang kitab lagi. Kena pisau duk tepi tengkok, baik. I follow you. Habis cerita. Mana pergi kitab banyak-banyak tadi? Dalam Quran dia kata kamathalil hibari hamilu asfara, seumpama keldai yang menanggung beban. Keldai ni dia tanggung kitab kat belakang dia banyak, bawa pergi sana, bawa pergi sini, ikut tuan dia tarik. Tapi apa dia tanggung dia pun tak tahu apa. Selalulah ibarat baca kitab banyak, karang kitab banyak, tapi penakut. Tapi tidak mahu berjuang dan berjihad di jalan Allah. Berjuang dan berjihad di jalan Allah ni apa dia? Yang pertama, menyucikan hati daripada kejahilan ma'rifah. Yang kedua, menyucikan hati daripada segala mazmumah. Yang ketiga, menyucikan segala fahsyak dan mungkar dengan melawani kaum mubtadi', pembid'ah, dan kaum musyrik, iaitu golongan kafir. Jadi maknanya 3 peringkat. Diri dulu. Kemudian kaum bid'ah. Kemudian kaum musyrik. Jangan duk nak perang dengan kaum musyrik, dengan orang pembid'ah saja. Hati tak dibersihkan. Jadi tertipu. Baik, habis. Susah nak berjalan dengan Allah. Nak menuju Allah ni bukan senang. Bukan senang nak senang. Nak senang. Bukan senang nak senang. Nak senang susah. Nak susah senang. Faham? Elman? Faham Bukan senang nak senang. Nak senang susah. Nak susah senang. Jadi kita nak senang masuk syurga ni tak senang. Susah. Nak senang. Nak cari duit 1 juta pun klik pop biji mata. Habis tulang 4 kad punya dibantingkan tulangnya pun tak tentu dapat. Bukan senang. Orang kerja sampai pencen pun tak jadi jutawan tu. Jutawan jugalah, jutawan hutang. Kerja sampai pencen tak boleh jadi jutawan lagi, kan senang. Ada orang dah pencen dah, kena kerja lagi. Pasal apa? Duit EPF dah habis lah. Beli rumah. Kena kerja pula lagi, tambah pendapatan. Nak pula ni pencen pun tak ada. Setengah orang tak ada lah. Disimpan pun tak ada. Kenapakah benda itu tidak terfikir oleh akal? Kalaulah aku mati, tak ada apa nak bawa, aku nak makan apa di sana? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Dan sediakanlah bekalan EPF. Dan sebaik-baik bekalan EPF mati itu ialah takwa.
Ha. Sebaik-baik bekalan mati itu ialah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Kenapa dia tak fikir yang tu? Yang hidup dia fikir sangat. Ni aku pencen nak kerja apa lah. Nak kecil-kecil lagi. Anak kecil-kecil paling tinggi pun 10 orang, 20 orang. Tapi kalau kita mati hari ni, tu dosa-dosa kita dengan orang yang belum kita tebusi. Semuanya tu jadi tanggungan kita di akhirat, ada kita pernah fikir. Mengumpat ustaz ni, mengumpat tok guru ni, mengumpat ustazah nak. Tohmah ustazah sini. Kenal kawan ni, kenal kawan ni. Takkah kita rasa takut kalau besok kita mati, sedangkan dosa ini kita belum bereskan. Kita bawa apa balik ke sana? Tidakkah kita kena takut bila ditanya ma rabbuka? Kita cuma takut di dunia ni kita sakit, disakitkan oleh orang yang mana sakit tu kalau pergi hospital lama-lama boleh baik juga. Kalau sakit tu hospital tak boleh nak repair, pergi jumpa Tok Bomo, dia jampi-jampi boleh hilang juga rasanya. Kurang-kurangnya pun boleh tahan lah kalau tak baik betul pun. Tapi kalau di dalam negeri akhirat, dalam negeri barzah, sakitnya tidak ada hospital. Sakitnya tidak ada Tok Bomo. Sakitnya tidak ada ustaz. Sedap-sedap ustaz pun duduk sekali. Dengan kita yang duduk sakit pun. Maka sakitnya bukan Allah bisa tegal biasa. Sakitnya lebih luar biasa sampai bila-bila tak ada kunjung padam. Kalau barzah sudah kena, akhirat lebih lagi. Kenapa kita tidak berfikir sampai ke situ? Bermakna apa? Hati kita sudah mati dengan agama. Kalau kata tak ada agama, marah. Tapi itulah sebenarnya kita. Saya kata ni kita. Tak kira siapa, termasuklah saya. Pernah tak kita terfikir kalau besok kita mati? Tidur-tidur malam ini, tidur terus tak bangun-bangun. Jaga-jaga ditanya, ma rabbuka? Orang yang mati, mula mati dia tak sedar dia itu mati. Dia duduk dalam keadaan terpinga-pinga. Di mana aku? Di mana aku? Aku ni kenapa? Duduk di mana? Kenapa sakit sangat aku ini? Seluruh tubuh jadi sakit. Kenapa? Kenapa? Ya, bila datang malaikat bertanyakan dia, baru dia sedar rupanya aku telah mati. Kalau kita mati, sedar-sedar, tersedar duduk dalam liang lahat, itu masih lagi okey. Sedar-sedar mati itu duduk dalam liang lahat sempitnya 5 kaki kali 2 kaki. 2 kaki tinggi, 5 kaki panjang. Menghadap ke kiblat. Kalau begitu keadaannya mengiring lebih baik itu. Daripada sedar-sedar duduk di tempat yang panas, dipukul sekali pukulan, tenggelam ke dalam bumi yang gaib 70 hasta, hancur berderai, jadi debu, nanti jadi balik, dipukul lagi hingga yaumil mab'us. Kalau yang begitu lagi dahsyat. Kalau sekadar tidur dalam liang lahat, tak dapat bilik seluas 70 hasta kali 70 hasta, itu pun sudah kira okey. Sudah kira baik. Alhamdulillah.
daripada kena seksa. Tak tentu lagi seksaan daripada anak-anak yang tak solat setiap waktu segunung api membakar di alam barzakh. 5 waktu 5 gunung api. Kalau anak ada 10 orang, 10 orang tak solat, 10 kalilah 5. Setiap waktu tak solat, buka aurat lagi lain pula. Dulu tak pernah dia ajarin mereka. Ini hari mereka membakar kita. Kita didik anak, jaga anak, beri makan, kasih pakaian, kasih itu bagi mereka bahagia. Mereka menghantar api kita dikubur. Masa itu baru kita menyesali. Sesal apa? Dulu aku tidak memberikan bekalan untuk mereka sebelum aku mati hingga aku sendiri tiada bekal. Itulah hari penyesalan. Masa hidup takut sangat anak tak ada kerja. Takut tak makan. Ngaji agama besok nak kerja apa? Nak duduk pondok. Ijin tak ada, apa pun tak ada. Pondok pula tak berdaftar. Daftar pun tak lulus-lulus lagi. Itu ni belum siap. So anak aku nak kerja apalah. Ingat-ingat nak beli basikal pun tak mampu lah. Tak jadilah masuk sekolah menengah balik lah. Nanti masuk universiti dapat PhD gaji ratus-ratus ribu sebulan. Lega aku. Tak apalah, taklah salah. Kalau rasa tak salah. Tapi renung-renungkanlah, faham-fahamkanlah. Kehidupan di barzah itu lebih lama dari kehidupan dunia. Kalau susah di dunia paling-paling tinggi 150 tahun. Ada hari ni orang hidup sampai 150 tahun. Tok guru saya yang paling panjang umurnya 126 tahun. Nombor 2, 124 tahun. Nombor 3, 122 tahun. Kiai Mbah Arwani 126 tahun. Haji Abbas 120 ataupun 22. Tuan Guru Haji Ujang Kuala Pilah 120 lebih juga. Itulah 3 orang yang saya pernah berjumpa, umurnya 120 tahun lebih. Cucu sudah mati, dia masih hidup. Kalau yang matinya sudah 10,000 tahun yang lalu, sekarang ini masih duduk di sana, yang menolak ketuhanan Allah, yang menolak kenabian Rasul-Rasul Allah. Bagaimana rasa di sana agak-agak? Yang masih sekarang ni masih di barzah. Yang azabnya makin hari makin sakit, makin hari makin sakit, makin hari makin sakit. Kerana tidak bertauhid. Ataupun salah tauhid. Ataupun tidak kuat pegangan tauhid. Ataupun longgar tauhid. Ataupun ada ilmu tauhid tapi tidak bertauhid. Wal'iyyazubillah. Apa nasib kita di sana? Baik. Itu satu hal. Belum lagi di negeri akhirat. Yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Sehari di akhirat terasa seolah-olah 1000 tahun dunia. Itu dalam Quran. Nabi kata sehari di akhirat seolah-olah seperti 50,000 tahun dunia. Itu yang lebih azabnya, yang lebih banyak dosanya dibawa bekalan ke akhirat. Bekalan dosa. Kita tidak tahu nasib kita. Saya tidak tahu nasib saya. Saya pun tidak tahu nasib tuan-tuan. Tuan-tuan pun tidak tahu nasib saya. Dan tuan-tuan pun tidak tahu nasib tuan-tuan nantinya gimana. Tak tahu.
Kita cuma saling ingat memperingati inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan kita mengingati itu, ingat memperingati itu memberi manfaat. Sesama kita orang beriman. Jangan langsung tak beri peringatan. Ya. Jadikan orang yang sentiasa memberi peringatan. Kalau tak sentiasa pun selalu. Kalau tak selalu pun kadang-kadang. Jangan langsung tak ada, nanti malang-malang. Balighu anni walau ayah. Baik, kita sambung tadi. Cerita ni panjang pun tak habis. Cuma nak cerita inkisyaf itu. Orang yang duduk di dalam kesedaran hidup bertuhan, sentiasa dia duduk dalam ta'aluk, inkisyaf, sama' basar dan ilmu. Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Aku sentiasa diawas, dikawal olehnya. Anta'budullah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa innahu yaraka, sesungguhnya ia melihat. Duduk dalam ta'aluk, inkisyaf, basar Allah. Jangan mengaji saja, kena duduk di situ. Ya, kena duduk di situ, hati itu. Itu yang perlukan mursyid untuk memimpin ruhani. Belajar saja tak boleh menimbulkan resah dan ketakutan serta khauf war raja. Baik, habis. Dan ketiganya ta'aluk dalalah. Tengah orang baca dilalah. Dalalah pun betul. Iaitu kalam. Apa dalalah? Dalalah ni maksudnya yang menyatakan. Ataupun yang menunjukkan. Dalalah mana menunjukkan. Baik, kita dah cerita dah ta'aluk dalalah kalam ni kan. Ceritakan belum? Dah ceritakan belum ni Ilman? Dah? Kan belum? Dah lagi? Dah? Bila? Esok? Ingat tak Ilman? Kenapa tak ingat? Ada tanya Umar? Ada kita tanya Umar? Dah? Tanya Umar apa? Cara masak nasi biryani. Umar pandai masak nasi biryani. Saya suruh tu buatlah, jangan tak buat. Ya, ni saya masih rasa seronok nak suruh. Nanti saya pergi ke mana-mana, pas ke dalam ke. Mana tahu siapa nak suruh dia. Tidak mak. Kena suruh tengok mak. Hal lain saya tak suruh. Hal lain tu dah rajin lah. Hal lain tu reti belaka lah. Malas je. Yang ni 3 kali. Double, triple. Tu yang sebut nama selalu tu. Hal lain tu saya tak sebut nama tu bukan makna pandai. Tak pandai mana pun, tanya suruh tak dapat juga. Cuma dah bersuara panjang, saya malas nak suruh. Pandai-pandai lah. Hak kecil ni senang suruh. Hak besar-besar ni pandai-pandai lah. Pandai no? Pandai-pandai lah. Tak mau suruh. Lagi kecil je nak suruh. Hak besar ni kita suruh dia lawan kita balik. Lagi kita suruh, lagi dia belaga. Lagi disuruh jangan ambil handphone. Dia beli masuk dalam surau. Tengok handphone dalam surau. Mahal. Kalau ikut saya nak suruh balik. Pukul 3 pagi semalam kita. Ingatkan seekor lah. 2 ekor.
Tapi saya ingat aku pun nak mati lah. Kesian gasak pergi dia lah. Tapi kalau selagi sekali, ya, tak tahu nak kata lah. Lagipun saya pun tak mahu nak suruh balik pasal handphone tu menguntungkan penduduk. Dia sedekah ke penduduk lah kira. So penduduk jual boleh belikan. Taklah belikan keli dapat ikan tilapia pun jadi ya. Bukan? Satu handphone 200. Mas Jono kalau nak beli handphone tanya saya. Saya ada 2 handphone. Budak-budak bagi. Jenis cantik punya. Ya. Siapa-siapa nak beli handphone boleh menjumpa saya handphone cantik punya. Harga boleh dirunding. Orang Arab kata negotiate. Orang Taiwan kata boleh kautim. Saya dapat free pelajar pondok bagi saya 2 biji. Jangan lama sangat. Besok handphone tu jatuh harga. Kalau malam ni lagi bagus. Sikit harga dia. Handphone jenis Paul tu. Tapi jenis mahal lah. Dia import daripada planet Mustari. Dalam surau tengok. Dalam duk marah-marah dah semua ni dia buat lagi. Tu yang besar-besar saya malas marah. Lagi je. Aku suka dia. Malas nak suruh, malas nak marah. Aku suka. Ya. Jangan temperature ustaz-ustaz di sini dah over limit. Dia suruh hang balik pukul 3 pagi, tu nasib engkau lah. Ni saya nak khabar pada mak ayah di sini yang tengok ni. Kalau saya suruh anak balik pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, jangan marah saya. Sedah khabar, tolong pesan anak tiap-tiap bulan mari outing, tolong pesan. Jangan buat benda yang menyalahi undang-undang pondok. Ustaz-ustaz ni dah tak larat nak tengok. Tapi kalau kami dapati salah, pukul 3 pagi tu lah kami suruh dia balik. Habaq dah ni kat mak ayah. Mak ayah pun buat dek ya. Tu yang saya heran tu. Mak ayah kata try buat tengok. Merepak bomba. Kami repak je PJ. Baru hantar ustaz. Ni dah mak ayah. Bagus. Ni 2 budaknya. Baru bagi sound. Dia buat. Kemarin bagi sound. Hari ni dia buat. 2 ekor ni saya tak tahu dia nak tak mana. 2 ekor ni. Saya panggil ekor tak panggil orang. Ni yang ganggu budak dia nak ngaji ni. Yang hak 2 ekor ni kan. Hak 2 ekor ni. Jadi. Tegak pure ni. Ganggu orang dia nak ngaji ni. 2 ekor ni lah. Saya nak piak. Saya tak mudah malas. Tak kira report polis. Jadi saya bawa kat FB ni. Mak bapak yang ada anak hak macam ni. Tok ke apa ke. Tolong ambil perhatian lah kalau besok anak balik pukul 3 pagi sampai depan pintu. Jangan marah. Main apa? Lain kaki. Sebab apa ustaz suruh? Jangan pergi report polis ni. Saya habaq siap dalam FB ni. Tolong pesan anak tiap-tiap kali mari. Jangan ada bawa benda salah kat sini. Jangan ada bawa benda salah kat sini. Jangan bawa benda salah di sini. Nanti dengan saya kena. Bawa juga yang mak bapak ni pun. Saya pun tak tahu lah. Kita marah pihak dia, pak dia, mak dia marah kita. Siap nak saman SPRM lah. Apa benda. Ni yang tak mau ni. Kita marah, dia marah. Kita balik. Kita larang, dia buat. Dah ustaz ni bukannya ada gaji. Ni ada gaji. Dah mengajar free. Tak ada gaji. Kena marah mak ayah hari. Tutuplah pondok. Tutuplah. Tak betul nak kata apa. Tadi tu nak marah sangat dah. Saya belajar senyum. Hari ini ni saya belajar senyum. Nak marah sangat dah hari ni. Pasal nak ambil kapak nak belah dah handphone tu. Tapi hari ni saya belajar senyum. Saya tahu tak lama lagi aku nak mati. Tua lah kan. Dah nak mati, marah lagi cepat mati. Ini buat macam mana mak bapak pun dia tak mahu ambil peduli anak dia. Mak bapak tak buat peduli anak dia. Gas api. Nak buat apa pun ustaz, kau buat salah aku report polis tau. Itulah kau. Dia letak anak sini free.
Lepas tu dia report polis. Lah buat anak dia. Saya pun tak tilau dengan zaman hari ni. Patutlah susah sangat nak mengapai. Umur Barahin, dua orang hafal paling tinggi sebulan. Dia dah 3 tahun tak dapat apa lagi. Ni lah punca lah. Mak bapak tak nak ambil peduli. Masalah ustaz duk didik anak dia. Dia duk pukul apa? Hang pukul nak apa ustaz? Siap duduk dalam. Inilah dia mak bapak lagunya. Saya tak tahu jenis apa, saya tak tahu. Saya tak susu siapa-siapa. Siapa makan cili, dia rasa pedas. Rasa nak ambil anak dia malam ni, ambil. Mai ambil, saya bagi beli handphone. Tak ambil, handphone saya jual. Siapa nak beli handphone? RM100 satu. Handphone mahal lah. RM10,000 satu. Saya tak tahu. Saya lelong lah ni. Patut. Saya pertama tengok handphone tu. Inilah punca yang leleng tu jadi kedahak. Yang ni pun tak faham. Macam mana nak faham tauhid? Yang ni yang senang, mudah pun tak faham. Macam mana nak faham tauhid? Undang-undang pondok pun melanggar. Melawan, biadab. Nak dapat ilmu kena jaga adab. Berapa lama dah duduk khabar. Tapi biadab macam tu nak dapat ilmu. Saya kata berhentilah. Sagi saya buang, apa sama pula aku. Tak ni buang, tanpa sebab. Pakai handphone pun nak buang. Teman, mati aku kena selo je. Dah duit dah dah. Suruh balik tak nak. Balik, duduk sini kacau pula. Saya tak tahu nak buat apa. Ni mak bapak yang makan cili rasa pedas tu. Pandai-pandai lah. Main ambil anak dia. Saya tak mau cakap apa. Ni hak degi. Hak bawa handphone mari. Hak bawa handphone mari. Hak bawa handphone ni. Hak lain-lain saya tak kata. Hak bawa handphone ni. Hak lain-lain tu masih boleh lagi diambil kira lah. Ni yang bawa handphone ni. Degi piang ni. Ikut nak penampak nak buka pak handphone ni. Yang kepala dia sekali. Kepala dia dah lah buka pak. Handphone tu buka pak. Tahu. Lepas tu tak reti nak minta maaf. Dia rasa dia betul. Inilah masalah. Saya pun tak faham. Zaman sekarang ni saya tak tahu. Budak-budak zaman sekarang saya tak tahu. Saya nak malas. Kalau kita buang sekali, marilah bagilah peluang start. Bagilah peluang start. Bagi dia berubah ustaz. Ustaz maksudnya apa? Punggung. Dalam masa nak merayu tu pun dia maki aku pula. Punggung. Ustaz maknanya punggung. Kalau ustaz, tu cikgu. Kalau ustaz, tu punggung. Faham? Maafkanlah dia punggung. Mak dia pula dah maki aku. Tahulah ke zaman mengaji pondok lagu ni. Hari ni rasa nak merepek sikit rasa. Pasal apa? Duk mengajar tauhid banyak di sini. Tapi tak menjadi. Tak menjadi ni punca mak ayah juga. Bukanlah budak sangat. Mak ayah buat tak heran dengan cikgu. Buat apa? Ajar anak aku ustaz. Aku bagi tiap-tiap bulan yuran ni. Hantar ajar anak aku jaga. Macam dia bagi gaji. Yang mak bapak pun biadab lah. Ni jadi aku ni. Anak tu nak ngapai mau berakhir. Patutnya dah 3 tahun. Dah apa lah. Dah baru 15 muka surat. Satu muka surat 7 baris. Baru 15 muka surat. Berapa lama lah ngaji? 3 tahun lah. 2 tahun lebih. Mana Sabah tak mana Sabah? Mana sampah? Bukan mana Sabah. Tak tahu lah. Dia ingat pukul 3 pagi kita tidur lah kenyal. Ustaz ni tidur lah. Kita ni lah. Allah, tak tahu lah.
Tak kerti nak minta maaf. Rasa dia gitu betul. Saya pun heran orang hari ni mengaji. Tak macam orang dulu-dulu mengaji. Lepas tu minta Ustaz tolong doa biar berkat mengaji. Berkat apa betul. Baik, habis. Kita sambung tadi. Ke-14-nya qadirun. Yang ini tepatnya kaunuhu qadiran. Ke-15-nya muridun. Ini kaunuhu muridan. Ke-16-nya alimun. Ini kaunuhu aliman. Ke-17 hayyun. Yang ini kaunuhu hayyan. Ke-18 sami'un. Yang ini kaunuhu sami'an. Ke-19-nya basirun. Ini kaunuhu basiran. Dan ke-20-nya kaunuhu mutakalliman. Maka inilah 7 sifat pula dinamai akan dia sifat maknawiyah. Dan iaitu melazimkan bagi 7 sifat yang pertama. Apa makna kata melazimkan? Maknanya tidak bercerai sifat kudrat pada zat Allah Ta'ala itu. Ma'ani kudrat. Sifat kudrat itu tak bercerai tanggal dari zat Allah selama-lamanya. Kaunuhu qadiran. Ma'ani iaitu menerangkan Allah itu ada sifat kesempurnaan. Ma'nawiyah menerangkan sifat kesempurnaan yang ada di zat Allah itu tidak bercerai tanggal dari Allah Ta'ala. Tidak musnah-musnah. Tidak berubah. Ada sentiasa di zat Allah. Itu namanya maknawiyah. Contohnya kita kata kudrat. Kudrat itu sifat ma'ani. Itu sifat yang ada di zat Allah. Itu ma'ani. Maknawiyah ni apa? Kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran itu maknanya apa? Kaunuhu qadiran itu nak menyatakan sifat ma'ani kudrat yang ada di zat Allah itu ada sentiasa di zat Allah. Ada selama-lamanya. Tidak bercerai tanggal dari diri Allah. Tidak musnah, tidak binasa. Itu makna maknawiyah. Itu makna kata melazimkan tu. Itu maksud kata melazimkan. Maknanya adanya sifat ma'ani di zat Allah tu ada sentiasa selama-lamanya. Tidak bercerai tanggal, tidak berubah-ubah, tidak musnah. Itu maksud kata melazimkan. Ya, melazimkan ni bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Maksud melazimkan tu ya, bukan macam makna Melayu. Melayu ni dia kata lazim tu kebiasaan. Pak Ali makan roti canai lazimnya kat kedai mamak mana? Lazim dengan makna kebiasaan. Tu cakap Melayu. Lazim ni bahasa Arab asalnya. Jadi lazim dalam bahasa Arab maknanya mesti, tak dapat tidak. Lazim mana? Mesti, tak dapat tidak. Wajib. Itu masuk kata lazim dalam bahasa Arab. Tapi kita ni orang Melayu ambil bahasa Arab buat makna sendiri. Macam fitnah. Kita dah faham fitnah tu tuhmah. Fitnah ni bahasa Arab bukan makna fitnah sahaja. Ada banyak makna, lebih daripada 10 makna. Lagu saya dah cerita dalam Quran ada 10 makna fitnah. Bukan? Siapa salin? Siapa ada salin? Kat tangan. Siapa ada belajar kitab sufi? Khatam. Siapa ada belajar kitab sufi? Khatam. Angkat tangan. Cici, loro, telu, pepat, 5. 5 orang. Cuba buka kitab sufi tu ada tak? Sagi dia balik tengok kitab sufi, tak tahu pi mana, tak hilang dah. Balik hari tu buat main roket. Cung. Itulah dia ngaji kitab tak mau rebuih minum.
Rebuih minum je lekat lah ilmu. Keluar jadi kencing pula, hilang juga. Habis tempel kat hati lah. Boleh dia ingat. Berapa orang ingat? 10 makna fitnah. Ni hak mengaji. Angkat kan? Tak ada seorang pun ingat. Orang lama tinggal berapa orang lah sini? 1, 2, 3, 4, 5 orang lah. Orang lain semua dah jadi wali. Orang lama-lama lain semua dah berhenti jadi wali. Hai, tak mau ingat seorang pun baik, begitulah kita ni orang Melayu ni ambil bahasa orang buat bahasa sendiri. Buat makna sendiri. Macam lazim lah. Lazim ni bahasa Arab. Maka kita buat makna sendiri. Itu bila kita terangkan makna lazim ni wajib, ada pening pula. Ingatkan lazim tu bahasa Melayu. Tak. Lazim tu bahasa Arab sebenarnya. Orang Melayu ambil buat bahasa Melayu, kemudian buat makna sendiri. Tu dia bermakna lazim tu kebiasaan. Jadi bukan kebiasaan. Kalau kebiasaan tu barangkali boleh kadang-kadang tak jadi. Biasa situlah. Hari ni dia masuk kedai kopi tiam Cina pula. Tu makna lazim yang Melayu dia faham. Tapi lazim dalam bahasa Arab maknanya wajib. Mesti. Tak dapat tidak. Tu kata sifat ma'nawiyah ni sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Maksudnya ada sifat ma'nawiyah tu disebabkan ada sifat ma'ani. Bila ada sifat ma'ani tentu ada ma'nawiyah. Itu asal makna tu. Dia melazim dengan makna ada sifat bila ada sifat ma'ani tentu ada sifat ma'nawiyah. Asal maknanya ada sifat ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani. Itu asal maknanya. Dia kata dalam bahasa Arab apa dia? Mu'allalatun bi'illatin. Dikarenakan oleh satu kerana. Mana ada sifat ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani. Tapi jangan duk faham. Ada sifat ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani. Siapa buat i'tiqad jadi syirik. Sebab apa? Sebab dia kata ada sifat ini kerana ada sifat yang lain. Kalau lagu tu Allah Ta'ala tu dikeranakan oleh kerana yang lain. Maka Allah Ta'ala tu maha syirik. Jadi maksud kata mu'allalatun bi'illah itu bukan pada hakikat. Tapi pada akal. Pada teori akal gitulah kita kata. Bila ada sifat maknawiyah kerana ada sifat ma'ni. Diperkirakan sifat maknawiyah itu disebabkan ada sifat ma'ni gitu. Pada akal. Bukan pada hakikat. Pada hakikat ma'ni maknawiyah ni bukan ada kerana tak kerana. Ya, ada ma'ani, ada maknawiyah. Ini pada bahasa dia cakap lagu tu lah. Pasal nak susun atur perkataan tu. Jadi kalau kita lihat pada perkataan seolah-olah kena ada ma'ani dulu baru ada maknawiyah. Kalau faham lagu tu salah jadi syirik. Pasal ada pula sifat Allah dulu kemudian tak ada. Jangan faham lagu tu salah. Tu pada teori akal. Pada hakikatnya tidak. Pada hakikatnya ma'ani ma'nawiyah itu qadim. Ya, tak ada mula, tak ada akhir, tak ada dulu, tak ada kemudian. Pada perkiraan akal bagi mudah faham belajar. Pasal tak boleh nak sebut serentak. Macam kita baca sifat Allah, wujud kidam baqah sampai kanuhu mutakaliman. Adakah sifat Allah Ta'ala tu ada dulu, ada kemudian? Mula-mula wujud, akhir sekali baru kalam? Tak. Sifat Allah Ta'ala yang 20 tu qadim lagi azali. Cuma dikirakan 1, 2, 3 sampai 20 yang mulanya wujud. Lepas tu qidam, lepas tu baqah pada akal. Sebab tak boleh nak sebut serentak sekaligus. Maka dibuatlah perkiraan. Dia tak macam rukun semayang. Rukun semayang 13 perkara. Tak boleh buat serentak. Kena buat satu persatu. Itu namanya tertib. 13 perkara pada tertibnya. Tapi kalau sebab 20 perkara pada amrun iktibari. Bukan pada tertib. Faham?
Maknanya tu. Amrun i'tibari ni apa dia? Tengok tak nampak, faham boleh. Amrun i'tibari ni tengok tak nampak, faham boleh. Itu maksud kata amrun i'tibari. Contohnya kita kata apa? Tali itu putus. Putus nampak? Putus tak nampak, nampak tali jadi dua. Habis putus tu faham saja. Itu kata amrun i'tibari. Pada akal kita kata putus. Orang putih kata iktisar. Inkasara. Orang Arab kata kat. Betul ya? Orang Arab kata kat. Orang Arab kata kasrun. Betul tak? Tak tahu. Cawan itu pecah. Pecah nampak? Siapa nampak memang dia harap. Memang hebat. Pecah nampak? Pecah. Pecah tak nampak. Nampak kacau. Dia pecah tu dipaham saja pada zihin, pada akal. Tu kata amrun i'tibari. Perkara yang dibuat perkiraan akal. Titik itu patah. Patah nampak? Yang nampak titik dah jadi dua. The bridge is falling down. Betul. Aku tak ngajar putih, aku tak ambil. Betul tak? Nanti patah tak nampak, pecah tak nampak, putus tak nampak, faham. Itu amrun i'tibari. Begitulah sifat 20. Bukan sifat tu datang satu persatu, tidak, dibuat perkiraan akal sahaja. Itu kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya. Baik, habis. Ini banyak kali ya cerita ni, tapi tanya tak dapat. Betul tak Hasan? Tanya tak dapat, kan? Lebih. Tutup kita, tutuplah buku. Tutup terus tak buka-buka. Tanya tak tahu. Tengok muzakarah hebat tiap malam. Pada muzakarah dia tahu. Pada muzakarah telefon. Menyorok dalam bilik. Macam orang tak tahu. Orang tahu juga. Kita 3 pagi ustaz tidur tak apa. Tentera dia ada. Tentera dia ada. Dulu ada orang curi kayu kat sini. Dia bukan curi, dia ambil ya. Kayu temusu. Potong 3x2. 3x1. Nak balik buat saya ikan. Masa tu saya belum ada di sini, saya duduk kat Nilai. Ni tengah buat surau, dia ambil balik. Dia kerja sini. Dia kerja di sini. Dia bawa balik rumah. Makan tak boleh, minum tak boleh, tidur tak boleh. Sakit sana, panas sini, panas sana. Pergilah berubat merata-rata. Dah satu Tok Bomo mana kata, jangan dia ambil apa dah kat pondok. Dia tak balik. Itulah kayu biasa bertujuh kat budak-budak. Siapa tengok kayu tu? Tak beranai tu. Siapa tengok? Tu tanya dia. Siapa lagi tengok? Ini kayu yang orang ambil. Dia tengok, dia buat. Itulah dia kata. Dia tak faham kedara. Dia tak faham kedara. Dia pun tengok kayu tu dicuri orang. Boleh tahu. Boleh kena. Dia yang buat juga. Ini masalah. Tak tahulah. Tahu mana? Dunia akhir zaman macam ni. Baik, kita sambung tadi sikit nak habis. Jadi dia kata apa? Dan iaitu melazimkan pada 7 sifat yang pertama. Ini sifat ma'ani. Apa dia sifat ma'nawiyah itu? Melazimi bagi sifat ma'ani.
yakni pada akal, yakni pada perkiraan akal. Tiada tasawur, ya tiada tasawur seperti keadaan qadirun, yakni yang kuasa itu melazimkan ada kudrat itu berdiri pada zat Allah dahulu, iaitu sifat ma'ani. Bukanlah makna ada sifat ma'ani dulu baru ada sifat ma'nawiyah, tu maksudnya. Cuma disebut begitu atas perkiraan akal, teori akal. Gitu. Demikian lagi keadaan muridun, yakni yang berkehendak melazimkan berdiri iradat pada zatnya. Dan keadaan Allah itu alim, yakni yang mengetahui melazimkan berdiri ilmu pada zatnya. Yakni wajib ada itu kerana telah ada pada diri Allah itu sifat ilmu. Dan keadaan Allah itu hayyun, yang hidup, melazimkan berdiri hayat itu pada zatnya. Ini adanya hayat adalah kanuhu hayyan. Dan keadaan Allah itu sami'un, yakni yang mendengar, melazimkan berdiri sama pada zat Allah. Adanya kaunuhu sami'an, kerana ada sama. Dan keadaan Allah itu basirun, yakni yang melihat, melazimkan berdiri basar pada zatnya. Dan keadaan Allah itu mutakallimun, yakni yang berkata-kata, melainkan berdiri kalam pada zatnya. Inilah makna kata melazimkan bagi 7 yang pertama, iaitu sifat ma'ani. Faham lagi? Makna melazimkan tu. Ya, jadi kalau orang tanya apa ta'rif sifat ma'nawiyah, maka kita jawab ta'rif sifat ma'nawiyah atau pengertian sifat ma'nawiyah, ma mulazimatun 'alal ma'ani. Ma mulazimatun 'alal ma'ani. Sifat yang melazimi di atas sifat ma'ani. Sifat yang melazimi atas sifat ma'ani. Maka apa maksud melazim itu? Iaitu adanya sifat maknawiyah kerana ada sifat ma'ani. Adanya sifat maknawiyah kerana adanya sifat ma'ani. Adapun perkataan ini, iaitu perkataan ada sifat maknawiyah kerana ada sifat ma'ani, adalah pada teori akal jua, bukan pada hakikat. Pada teori akal dengan mana pada pihak nak memudahkan faham oleh orang yang baru belajar macam saya ni. Tapi bukan pada hakikat. Kalau dibuat i'tiqad, salah, jadi syirik. Sebab apa? Sebab sifat Allah ni tak ada dulu, tak ada kemudian. Faham boleh ya? Tadi dah cerita bukan? Faham tak? Siapa tak faham kat dengan? Elman faham? Jangan gua slow, tu tak faham tu. Pada faham laju du. Kau tak faham tu, tanya orang belakang. Ni hal lain saya tak tanya, bukan faham pun ni. Saja sebut nama dia lah. Syok sikit. Nama orang lain tak sedap macam nama dia. Nama dia sedap pun. No Alman. Dia tak apa. Dia kecil. Cakap apa dia tak terasa hati. Hal lain ni dia terasa hati. Hari ni kita marah. Hari ni juga dia balas. Contoh hak 2 orang semalam lah. Tu hak tua-tua semalam marah. Hari ni kita kata hari ni dia buat. Mak. Kata kat budak lah apa. Dia tak faham dah apa. Dia tak buat apa-apa. Dia kata budak. Nak tua-tua nak menikah, nak kata nak menikah, aku suruh balik menikah, tak nak menikah. Susah duduk sini. Gila balik menikah. Duduk sini kecil apa. Kecil orang nak ngaji. No, di mana?
Tak nak haji kan? Kecoh dia. Baik, kita berhenti sekarang tu. Kemudian katanya, dan adalah ia wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Habib. Mana sifat ma'nawiyah ni wajib pada hak Allah Ta'ala. Mana kalau wajib pada Allah Ta'ala, jadi sifat tu qadim lah. Sifat tu qadim lagi azali. Bukan ada dulu, ada kemudian ada. Atas perkiraan akal dikirakan mula-mula nafsiyah, lepas tu salbiyah, lepas tu ma'ni, lepas tu ma'nawiyah. Itu atas perkiraan akal. Dia buat perkiraan. Baik, habis. Soalan yang pertama. Benarkah Imam Syafi'i pernah berkata, seorang hamba yang bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat kelak dengan membuat segala jenis dosa kecuali syirik, lebih baik daripada dia mempelajari ilmu kalam. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini? Kataan siapa ni? Saya tak pernah dengar kataan ni. Itu kejahilan saya lah, saya tak pernah dengar lah. Saya tak pernah baca lagi lah Imam Syafi'i berkata begitu, wallahu a'lam. Saya tak pernah tahu. Itu kejahilan saya lah. Barangkali ini adalah serangan orang-orang Wahabi terhadap orang golongan Asy'ariyah. Bapak Wahabi ni memang dia suka guna nama imam-imam besar ni untuk menyerang kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Orang yang buat dosa besar, yang tak buat benda syirik, lebih baik daripada orang belajar ilmu tauhid. Jadi maknanya orang belajar ilmu tauhid ni orang yang musyrik. Ini serangan puak Wahabi kepada orang-orang Asy'ariyah. Satu kataan pula, kataan yang lain puak Wahabi, dia kata Imam Syafi'i itu musyrik pula. Dia kata Imam Syafi'i kafir pula. Ini Pak Wahabi ni kita pun tak tahu kat mana dia ni. Yang saya tahu dia ni sesat. So dia ikut kataan dia. Jadi kepada orang yang bertanya, tolong selidik betul-betul. Siapa yang menulis perkataan ini sebelum kita kaji. Benarkah ini perkataan Imam Syafi'i? Sebab apa? Ada satu perkataan dalam kitab karangan Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Kitab tu dia kata gini. Dia kata Imam Abu Hasan Asy'ari akhirnya menolak sifat 13 yang dikarangnya dan dia kembali kepada Salafi. Bermakna dia tolak apa hak dia tulis. Dia pun tak akui. Jadi sebenarnya perkataan ini perkataan tambahan oleh orang-orang Wahabi untuk menolak Asy'ariyah dan Abu Hasan Asy'ari. Mereka terkadang memuji Abu Hasan Asy'ari, terkadang dalam artikel yang lain mereka kata Abu Hasan Asy'ari ni kafir. Jadi sebab tu saya nak beritahu, ya, jangan terus percaya dengan perkataan kaum-kaum mubtadi' yang hendak menolak akan kaum ahli sunnah wal jamaah. Buka di dalam kitab apa, saya lupa nama dia, nanti saya tengok balik. Ahli sunnah wal jamaah ni ada 30 golongan. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wahabi tu tak termasuk. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab tak termasuk. Kalau Syiah ada satu golongan. Syiah satu golongan yang termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Maknanya apa? Maknanya dikira terpakai akidahnya pada pihak ahli sunnah wal jamaah. Universiti Al-Azhar sendiri mengiktiraf 3 golongan Syiah. Syiah ni dia ada 22 firqah. 3 di antaranya
diiktiraf oleh Universiti Al-Azhar. Mereka ni menghampiri ahli sunnah, iaitu Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Ja'fariyah. Yang lain semua terkeluar. Tapi Wahabi ni tak ada satu ulama pun mengiktiraf. Dia kata dia ni ahli sunnah wal jamaah. Melainkan ulama-ulama yang saya tak tahu mengaji macam mana dia faham, tak tahu lah. Ulama dulu tak iktiraf, orang dia pula iktiraf hari ni. Kita pun tak kerti. Mungkin dia alim pada kita lah. Kita tak alim. Ya. Jadi baguslah orang ni. Siapa yang bertanya ni dia nak tahu. Cuma saya kata saya tak tahulah. Yang saya tahu perkataan macam ni perkataan orang Wahabi nak menghentam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang mereka ni sangat memusuhi. Jadi berhati-hati dengan perkataan mereka. Ni keluar video macam-macam ni menghentam Ahli Sunnah. Ya. Dia kata apa? Nabi mengajar kita menziarahi Madinah dan Masjidil Haram. Nabi tak ajar kita pergi ziarah Tarim, Yaman. Dia nak hantam Habib Umar. Bila masa Habib Umar suruh ziarah dia, orang nak pergi tengok dia. Inilah tuduhan puak Wahabi. Lepas tu dalam kata lain pula, dia kata, kita tak disuruh ziarah makam syirik, khurafat. Tadi yang kata, Nabi suruh kita ziarah Madinah dan Mekah. Lepas tu dalam yang lain pula, Nabi tak suruh kita ziarah kubur dia. Pelik-pelik buat ni. Dia nak hantam orang je. Dia Pak Wahabi ni, kat dia, jangan duk pakai pendapat dia. Ni pendapat Wahabi ni. Jadi saya nak abang dekat orang bertanya ni, dia orang yang dengar. Kalau jumpa perkataan yang macam ni, terus duk pakai lah. Barangkali ini musuh Ahli Sunnah wal Jamaah, terutama sekali Pak Wahabi sesat, menyesatkan itu. Bukan saya kata seorang sesat. Lebih 200 ulama muktabar di dunia mengatakan Wahabi sesat. Seorang dua dia ulama kat Malaysia kata dia tak sesat. Jadi kita tak mau kata apa kat dia lah, kasih pergi dia alim kan. Cuma kita kata gini lah. Lebih 200 ulama muktabar dunia mengatakan Wahabi ini sesat, menyesatkan. Jelas sesat apa dia? Allah itu maha besar. Besar mana? Besar arash. Duduk di mana? Duduk atas arash. Kakinya atas kursi. Dengar takut. Ini akidah orang Wahabi. Tak sesat lagi. Tak sesat lagi tu. Mana dapat ustaz? Dalam kitab tafsir mereka. Buka tafsir Al-Utsaimin. Hang pernah baca dah kitab tu? Hak kata tak sesat tu. Setakat tak nak buat tahlil, tak nak buat talqin, itu biasa. Tak nak buat sudah. Benar sunat. Ini benar akidah ni. Allah sebesar arash. Apa cerita? Kakinya atas kursi. Ya Allah. Inilah kitab tafsir dia. Bukan nak marah sangat. Nak khabar ya. Nak khabar kat orang yang tak apa nak faham ciri-ciri Wahabi. Ini ciri-ciri Wahabi ni. Perkataan ni perkataan yang menunjukkan ini adalah ayat golongan Wahabi nak menghentam orang Asy'ariyah dan Maturidiyah dari golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka jangan pakai, tolak terus. Lebih-lebih lagi puak-puak ini mereka menokok tambah kitab-kitab Imam Abu Hasan Asy'ari. Di antaranya kitab Al-Ibanah. Ini ada kitab Al-Ibanah karangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Mereka telah menokok tambah kitabnya. Dan mereka karang semula. Letak Imam Abu Hasan Asy'ari. Padahal kitab tu mereka telah tokok tambah. Dan kitab tu dia kata Imam Abu Hasan Asy'ari akhirnya kembali kepada salaf. Dan menolak semua hukum ilmu tauhid. Ilmu kalamnya. Ni apa cerita kita tahu ni. Baik, jangan senang percaya. Kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi. Ya, mereka karang balik, ubah, tokok, tambah. Tolak perkataan Imam Nawawi. Dia ambil kitab orang tu, dia pergi prepare. Lepas tu dia kata kawan tu adalah orang yang benar. Kalau baca kitab dia karang tu lah. Kalau tak baca, dia kata kafir Imam Nawawi ni. Kalau dia mengkafirkan Imam Syafi'i,
Tentulah dia mengkafirkan imam yang lain. Ni Pak Wahabi. Banyak anak cakap Pak Wahabi ni sesat ni. Sesat ni memang banyak. Banyak sangat. Tu cukuplah sekadar itu. Selagi pukul 11 dah habis lagi. Baik, nombor 2. Mohon penjelasan hukum memakai kuku palsu, bulu mata palsu, rambut palsu. Cuba kau pakai muka palsu. Lawa sentiasa. Umur 60 macam 16 kak. Kan bagus. Ni tukar satu-satu bulu mata palsu, rambut palsu. Tukar semua palsu lah. Payah sangat palsu. Palsu bunga. Terlalu ramai yang pakai kuku palsu. Lidah palsu dia tak ada. Ada lidah palsu. Jelai-jelai bercabang 3. Secara berleluasa, bangga pula memakainya. Adakah boleh pakai jika untuk nampak cantik di mata suami? Mohon penjelasan Ustaz. Depan suami tak apalah. Tak pakai apa. Yang tak boleh depan orang lah. Depan suami. Masuk. Kelipok. Lelaki tengok. Pontianak mana pula malam ni. Pontianak ke Pontinak anak. Tak apa depan suami, tak apa ke mana pun. Ni yang tak boleh ni di belakang suami. Suami saja hang nak pakai ke mana pun tak apalah. Bila suami dah tak ada, buang semua. Suami pergi kerja, hang buang pakai hak real balik. Tak mau dah nak bulu mata palsu, kuku palsu semua tak mau. Depan suami tak apalah. Hang tak pakai apa, tak apa. Ni apa lagi? Dah habis lah. Rambut palsu ni dia kata dah pakai depan suami maknanya maskara lah tu. Orang panggil apa? Apa orang panggil rambut palsu tu? Lupa lah. Ingat tak? Apa orang panggil? Nama dia tu. Lupa. Saya kalau ingat kita sebut balik. Baik, soalan yang seterusnya. Tapi kalau rambut tu ditanam, di rambut ditanam ni ada banyak khilaf. Lain kali kita cerita. Ni rambut yang boleh pakai buang tu. Macam rambut hakim lah kan. Nak naik atas tempat duduk hakim, dia pakailah rambut putih tu. Nampak macam orang tua sikit. Bila turun tempat hakim, seorang sangkut balik dekat bilik dah. Nampak muda pula dah. Rambut sini ada, tengah dia tak ada rambut. Rambut haji ni lagu tu. Bukan rambut ditanam. Rambut ditanam ni ada cerita lain pula. Lain kali kita cerita yang tu. Panjang sangat, ada setengah-setengah. Yang ketiga, saya pernah terdengar seorang mengatakan, walaupun ibadah saya tidak seberapa, tapi saya ada anak yang meninggal sewaktu kecil, yang boleh jamin masuk syurga. Lagi? Apa lagi tulis? Minta pencerahan. Apa nama? Lampu dah cerah siap dah. Nak minta apa gitu. Minta jawapan lah betul. Minta pencerahan. Cerah dah ada lampu cerah. Dia tanya, walaupun ibadah saya tidak seberapa, tapi saya confirm masuk syurga. Pasal apa? Saya ada anak mati waktu kecil. Habis tu kau bagilah anak kau makan racun, lepas tu mampu. Nanti tak semayang dah anak masuk syurga. Nanti tarik kita masuk syurga sekali. Ya, cerdik. Oi. Pak, cerdik sangat. Kok mana pun soalan ni bagus. Pasal ramai orang kata lagu tu. Pasal apa? Ada juga lah orang puji tu nak bagi semangat suruh dia beribadah. Tapi dia faham
Orang puji dia tak payah sembahyang dah. Pasal apa? Dia ada anak tunggu di pintu syurga. Terlebih dahulu kita abang ada, syurga tu bukan tok kita punya. Bukan tok aku punya, bukan tok hang punya. Syurga ni Allah Ta'ala yang punya. Jangan memandai-mandai. Pandai tak apa, jangan memandai-mandai. Faham? Baik, anak yang mati kecil sebelum balik menjadi satu kelebihan bagi mak ayah yang bertakwa untuk mempercepatkan dirinya masuk syurga. Itu kaedah asal. Dan anak yang mati kecil, sekiranya anaknya mukmin, beriman, kalaulah ibu dan ayah masuk syurga, mudah-mudahan dia dapat memberi syafaat kepada mak ayahnya. Jadi mak ayah yang dapat syafaat anak yang mati kecil ada syaratnya. Syaratnya mestilah beriman. Jadi kalau dia kata dia kurang amal pun tak apa, pasal anak dia mati kecil, agak-agak iman tu kuat ke tak? Amal tak apa kurang. Tapi iman tu. Sebab Allah Ta'ala bukan tengok amal kau yang zahir. Allah Ta'ala lihat hati kau yang batin. Dalam hati tu ada iman ke enggak ada. Syiah yang sosek tu pun mayang aja tu. Sepelekor dia buah batu Karbala. Tapi masalah dia yang dia sesat tu, pasal dia iman tak ada iman, dia rosak. Jadi kalau ada anak kecil 10 orang sekalipun, iman dah rosak, anak tadi tak boleh bagi syafaat. Jadi saya nak cerita di sini, jangan semata-mata mengharapkan anak kecil yang mati kecil-kecil boleh memberi syafaat kepada mak ayah semata-mata dengan dia mati kecil. Tapi anak yang boleh memberi syafaat kepada mak ayah itu ialah jika mak ayah itu orang yang sah imannya itu. Jadi kalau dia sah iman, tiba-tiba dia tu mati dalam dosa, mudah-mudahan anak yang kecil dapat memberi syafaat, dapat memberi pertolongan. Anak-anak dia tunggu kat pintu syurga. Dia tengok-tengok mak dia tak main, ayah dia tak main, maka dia merayu pada ayah, kepada Allah. Maka Allah Ta'ala beritahu mak dia nak tersungkur di pintu neraka. Maka pergi pegang, tarik tangannya, bawa masuk ke dalam syurga. Anak tadi pun pergilah ambil. Memberi syafaat. Itu dengan syarat mak ayahnya ada iman. Ini ke 68 akaidul iman pun tak tahu. Gagak sikit. 68 akaidul iman yang menjadi tonggak kepada tunjang iman tu tak ada agak-agak. Wa yajibu ala mukallafin syar'an tu kau tak ada. Yang wajib pada syarah tu kau tak ada. Jadi orang yang tidak ada pegangan akidah yang kukuh, dia khawatiri dia akan terbuat benda yang murtad. Kita duk sangka kita mukmin dah. Rupanya ada benda murtad kita buat, kita tak tahu, dalam keadaan kita tak tahu tu kita tak pergi belajar. Tak pergi mengaji. Takut kita tak dikirakan orang yang dimaafkan sebab kita tak pergi mengaji. Bukannya pasal tak mampu, cuma tak mahu. Jadi orang yang mampu tapi tak mahu, kalau buat salah tak dimaafkan. Orang yang buat salah dimaafkan kerana dia tak mampu. Tak mampu sebab apa? Tak mampu nak ambil tahu sebab dia tak ada masa nak pergi belajar, duit tak ada, ataupun jauh sangat tempat mengaji, tok guru tak ada tempat dia. Ini guru berlambak-lambak, dalam masjid ni dekat 10,000 masjid surau. Dalam kampung saja mesti 4 surau masjid lagi. Saja tak pergi, syok tengok berita jam 8. Pasal apa? Awek yang baca berita tu lawa pada bini dia. Yang bini dia ingat dia dengar berita. Rupanya bini dia tengok hidung mancung baca berita. Kena tipu lah bini. Eloklah, dua-dua tak pergi ngaji. Dua-dua dengar berita. Tak percaya, sakit pergi tanya. Apa dia kata bang? Tak ingat. Yang dia ingat hidung mancung kawan tu. So mati tu, kau tanggung lah.
Ya, macam tu nak dapat syafaat anak yang mati kecil. Ya. Jadi faham-faham dah sikit. Orang yang ada anak mati kecil, maka anak mati kecil itu satu kelebihan kepadanya untuk dia cepat masuk syurga. Pasal apa mereka ni akan memberi syafaat kepada mak ayah. Siapa tadi? Anak mati kecil. Dengan syarat mak ayah ada iman. Kalau mak ayah tak ada iman, mak ayah sokong Israel. Saya tak sokong Israel, tapi kau sokong komunis? Ya, dah tahu. Saya tak sokong Israel, saya lawan Israel. Tapi kau sokong liberal, liberal kan Yahudi punya. Saya tak sokong Israel, tapi kau sokong itu sekularisme, nasionalisme. Itu bukan Yahudi punya ke tu? Fikir-fikir lah. Fikir tuan. Ada satu kereta, pelik je, PK2121. Orang putih kata PK tuan. Kalau tidak, 77, 76. Apa dia? 76. 76 ke mana? HELL. Pasal apa? Hang kata hang beriman tapi hang sokong Yahudi. Hang kata hang beriman tapi hang sokong pemikiran Yahudi laknatullah. Hang berideologi sekularisme. Hang berideologi nasionalisme, pragmatisme, marxisme, komunisme, materialisme. Semua tu pahaman Yahudi. Hang kata hang lawan Yahudi, tapi hang jadikan pahamannya sebagai dasar hidup. Tu tak Yahudi lagi. Lepas tu hang kata hang beriman, tak apa anak aku mati kecil-kecil, besok dia syafaat. Hang ingat syurga tu tuangnya. Bukan saya sembang besar, saya ahli syurga dah. Nak kita fikir sama-sama tuan-tuan, jangan duk kata tak apa mati kecil, anak mati kecil boleh buat, kita masuk syurga senang. Jaga akidah tak ada. Dia tak boleh bagi syafaat, tuan-tuan. Sedangkan anak yang mati kecil tadi pun khilaf ulama' dia ahli syurga ataupun tidak. Setengah ulama' kata dia tak masuk syurga juga kalau mak ayah dia kafir. Setengah ulama' kata dia masuk syurga sebab dia belum taklif syarak. Buka kitab Jawahirul Mauhu. Dia kata lagu tu. Jadi senang-senang kita nak dakwah kita ahli syurga pasal kita ada anak kecil mati, jangan. Itu bukan modal, bukan alasan untuk kau tinggalkan mengaji, untuk kau tinggalkan amal ibadah. Cumanya orang yang ada anak mati kecil, kalau dia tu ada iman, satu kelebihan untuk dia tu masuk syurga. Macam kita tengok tawaran kan. Jawatan kosong, pengurus cat langit Malaysia. Gaji sehari 30,000. Syaratnya boleh berbahasa Melayu dan berbahasa Inggeris. Mengetahui bahasa Mandarin dan Cantonese satu kelebihan. Confirm dia dapat. Siapa? Hai Cheng Yu, Teng Sempah, Teng Tai. Dia dapat. Yang nama Ahmad bin Abdullah tadi, tak dapat lah. Cantonese tak kerti. Yang tu tengok kartunnya. Ya, tak dapat lah. Pasal Mandarin dia tak kerti. Yang dia tu makan 5 Mandarinnya. Tak dapat dah. 5 orang pergi. 3 orang dia nak pakai. 3 orang boleh Inggeris, boleh Melayu, boleh Mandarin. Seorang lagi boleh Cantonese. Seorang lagi boleh Mandarin dan Cantonese. Yang Ahmad tadi boleh Melayu dengan Inggeris ya. Yang Ali pula boleh Melayu ya. 3 orang confirm tak dapat lah. Gitulah. Ada anak mati kecil, satu kelebihan untuk masuk syurga. Begitulah makna dia. Nak mudah ceritanya. Faham? Tiba-tiba seorang ni pergi. Apa dia? PPP bawa sijil Jahannam. Buat saya ada sijil Jahannam. Tu hilang atas mana. Dia minta kerja jadi pengurus. Agak-agak nak dapat tak? Dapat juga. Dapat apa? Dapat maki hamun je lah.
Tak dapat apa lah. Ha. Dia nak ada PhD je tak. PhD dalam bahagian cat langit. Pakar cat langit. Langit warna biru, dia boleh cat bagi jadi warna merah. Pemoy. Dapatlah dia. Itulah makna dia. Boleh ke faham? Tak faham tanya orang lain pula. Baik, kita berhenti. Kemudian katanya, dan adalah ia wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.